lagi lah cabaran-cabaran yang mana agak stres juga untuk kami habiskan kursus tersebut. Dan ada juga di antara kami yang ingin melarikan diri daripada kem tersebut pada waktu malam. Tidak lama selepas itu mereka pun masuk balik ke dom, mengatakan bahawa selepas mereka berjaya memanjat keluar daripada kem, yang mereka lihat hanyalah tempat ini seperti sebuah pulau dan dikelilingnya adalah sungai besar. Tak ada jalan lain melainkan satu jalan raya lurus, jalan lurus di pintu gerbang mas. Okay, assalamualaikum semua, jumpa lagi dalam vlog yang terkini. Hari ini saya berada dekat satu tempat kat Johor Bahru yang mana ada request untuk membuat eksplorasi dekat kawasan sini. So saya tak tahu kawasan ni kawasan apa quarters ke bangunan apartment ke, saya tak pasti. Telah dikenal lama tapi tak tahu apa sejarah kawasan tempat ni. Agak dah bersemak teruk juga. Dekat sini ada tertulis KLPA. Agak dah bersemak teruk. Kalau naik daripada Google Earth, dia punya laluan ni taklah teruk sangat. Tapi bila sampai dekat sini, keadaan dia berbeza. Ada lebih kurang, kalau ikut plan asal bangunan ni, dia lebih kurang 15 bangunan. Tapi yang tinggal sekarang berbaki lebih kurang 4-5 buah bangunan sahaja. Dia punya lalang ni melebihi paras kepala kalau belah dalam sana. Dekat satu, kat sana ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti saya akan fly drone untuk lihat daripada atas keadaan di sini bagaimana. Memang tak banyak maklumat lah berkenaan tempat ni. Kita kena jalan santai sahaja.
Kat bahagian sana ada lagi satu blok. Suspend. So sini ada 1, 2, 3, 4, 5. So dia sebaris. Kalau nak pada maps tahun-tahun 10 tahun lepas pun keadaan tempat ni memang telah ditinggalkan ditinggalkan. So setiap bilik dekat sini, setiap 2 bilik akan ada satu toilet dan satu dapur dekat sini. Mungkin asrama kot ataupun quarters. Dua bilik, satu bilik air, satu dapur. Kat sini tak ada langsung nota-nota ataupun lampiran kertas yang boleh dibuat wujudkan. So dekat bahagian sana ada lagi beberapa blok, tetapi ni gaya dah tinggal rangka, tak ada atap apa semua. So ini adalah bawah tangga store. Jom kita ke atas apa yang ada. Masih sama keadaan.
ke lawa. Maknanya dia tingkat 1, 2, 3 ya. So, sekarang kita berada di atas kali. So dekat sini bangunan dia, semua kedudukan dia, rekon untuk dia semua sama ya. Banyak ke lawa. Dan kita pergi blok lain. Takut lah. So, macam mana nak ke seberang sana? So, mungkin kita akan lintas atas sebelah sini kot. Lagi senang. Ada jalan mudah. Sebagai sana depan sana tu dia dah bersama tu.
Sana ada lagi satu bangunan Larpano. Sana pun dah tinggal rangka yang terdengar tu. So ni ada lagi satu. Rasa ni macam quarters lah. Kalau kita straight lagi 300-400 meter akan jumpa lagi beberapa tinggalan bangunan bangunan yang telah tinggal rangka Sebab kat sini sampai 15 biji. Jadi yang tinggal yang masih berdiri kokoh lagi hanya 4-5 buah. Mungkin ada orang pot dari sini bermalam ke apa. Terus sana ada kondominium. Di situ ada satu lagi bangunan kecil. Rekod dulu lah 5 bateri. Oh, ada lagi bangunan kat sini. So kalau perasan dekat balik pokok ni ada lagi bangunan. Dah boleh tinggal rangka lah. Saki-baki bangunan Tu dia bangunan putih sana tu. Laluan dia dah tutup dengan semak yang sangat dalam. Tu dia. Mungkin satu tingkat juga. Dan pula dalam hutan sana ada lagi sebiji, tapi saya tengok hanya tinggal dinding je. Tu kalau perasan dekat sini ada dinding warna putih. Ni jalan kita pergi je lah. So ini dulu jalan raya. Kalau nampak divider jalan. Dan sebelah sana tembus jembatan jembatan di atas sungai kecil, Sungai Tebrau. Dan sebelah sana adalah jalan raya. So kali ni explore santai Tak banyak sangat info yang
saya tahu tentang berkenaan tempat ni. Dimalamkan juga tempat ini menjadi satu sarang tersebut. Masa last buat dekat bangunan yang terbiar dekat ujung sana tu, ketika sampai dekat situ saya tengok macam keadaan tu tepat penagih lah, senang kata kan. Jadi bila sampai dekat dalam bangunan tu, saya dengar bunyi orang tapak kaki berlari lah. Jadi saya cepat-cepat beredar daripada situ. Jom kita beredar. Dah bila buat petang. Biasalah kalau naik ekspor tengah hari ni memang panas terik. So saya biasa ambil masa pukul 5 lebih ataupun pukul 6, ambil 1 jam untuk ekspor. So cuaca dia tak panas sangat. Kemudian bila sampai dekat bahagian lorong lorong dekat tepi bangunan tinggal tu, ketika saya sedang set up untuk drone, tiba-tiba tak daripada mana, tiba-tiba di sebelah saya ada 5 orang tengah jalan pelan-pelan ke arah saya. Jadi saya pun menyapa mereka lah. Mereka menjawab sapaan tu dan berlalu di belakang saya. Saya lihat salah seorang daripada mereka membawa satu kayu yang panjang. Jadi bila saya tanya untuk tujuan apa mereka di situ, mereka mengatakan mencari daun nangka dekat dalam kawasan hutan, dekat kawasan-kawasan bangunan terbiar tu. Wallahualam, tapi bagi saya berhati-hati tu lebih baik. Jadi saya pun terus beredar. So tadi masa eksplorasi dekat bahagian rumah yang paling ujung sekali, bangunan paling ujung tadi, ada bunyi kat dalam tu. Saya nampak ada 5 orang kat dalam tu, agak mencurigakan. Keselamatan harus dijaga. So saya beredar dengan cepat daripada situ. Sebab sebelum ni pun pernah juga pengalaman pergi eksplor tempat tinggal ni, macam-macam jumpa orang yang membahayakan. Hari tu saya terpaksa bergerak dulu sebab ada 5 orang warga asing yang berada kat dalam ni yang mungkin membahayakan. So hari ni saya lagi sekali datang sini untuk explore ke beberapa bangunan yang lain. So sekarang ni berada dekat bahagian tepi dan kat sini ada kawasan lapang yang mungkin macam pot tempat orang melepaskan hajat dekat sini. Kemudian sekarang kita
Jom kita masuk. Saya datang sekali lagi pada hari yang lain untuk rakaman waktu petang di sana, dan saya membuat satu helmet DIY di kepala, yang mana saya boleh lihat apa yang ada di belakang saya. Try and error untuk first time guna selfie mount ni. Jadi ada error lah, yang mana kabel tu saya tak ikat kuat, jadi masa berjalan tu dia agak berbunyi dan mengganggu sikit audio lah. Jadi mungkin akan datang akan diperbaiki untuk tidak mengganggu audio. Blok A. Ada beberapa perjalanan. Abang. Susah juga nak turun dari sini.
Sekarang kita pusing-pusing lah. Pusing-pusing santai. Bahagian kawasan atas ni, kawasan atas ni bersih. Kalau kita lihat pada waktu siang dekat blok ni, blok di bahagian kiri, GoPro saya ni dia mati sendiri banyak kali. Kalau mati sendiri tu saya tak kisah, tapi dia on balik, on off banyak kali. Agak mengganggu jugalah saya punya rakaman GoPro ni. Nanti kita akan masuk bangunan bawah juga. Belah sana. Dia tahan juga. Nyamuk dekat sini. Kita bergerak ke lokasi yang lain. Oh.
Masih bangun hari ni. Sama juga. Ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu. Jom naik ke atas. Satu semak.
betul lah. Penat tu. Hujan eh. Kat sini dia ada mencabar sikit. Dia ada mencabar sikit kat sini. Ada turun bukit. Sama ya. Bentuk dia sama kan. Tak ada yang bisa ni. Saya rasa kalau naik atas pun sama ni. Kan. Baik berehat dulu. Sekejap lagi bersambung. Bila sampai dekat blok yang dekat bahagian bawah sana tu, saya rasa dia punya tingkat-tingkat atas pun lebih kurang sama juga. Jadi saya tak naik lah. Just buat review bayonet, mata pisau bayonet. Just nak test lah, review dia punya ketajaman. Puas hati lah untuk safety. Saya mengambil kesempatan sekejap untuk ceritakan pengalaman saya semasa kursus dulu bersama rakan-rakan platoon. Mungkin menarik untuk saya kongsikan kerana ada moral-moral yang boleh diambil semasa kejadian. Pancik dia ni.
Okay, ini saya nak ucapkan terima kasih kepada abah saya kerana telah memberikan saya AK-47 mata pisau bayonet. Mungkin hari itu dia tengok saya explore dekat Kupang dengan safari Parang Tumpul. So beliau telah memberikan saya AK-47 ni. Terima kasih. Agak tajam juga, tapi mungkin kena asah lagi. So kita test. So agak tajam juga. Sekali tebas. Boleh tahan. Ini tajam ni. Agak besar juga. Mantap. So ini adalah untuk masukkan ke rifle. Agak senapang. Thank you. Dan ini adalah selfie mounting yang mana saya DIY. So dekat sini adalah bateri untuk LED. So ini adalah dalam topi, headlamp, bateri rechargeable, plastik boleh laras DIY dan juga GoPro. Sekarang tak ada masa untuk cari barang kamera, so DIY, so lagi murah, simple. So ni army military punya topi, so boleh dapat je dekat mana-mana tactical punya kedai. Okey, bila terpandang bangunan ni masa mula-mula masuk, tengok ada beberapa bangunan blok teringat dulu masa menyertai ikut platoon 391 di bawah jagaan Sarjan Kamarul. Sorry Sarjan Kamarul, terpaksa mention nama sebab ada sesuatu yang ingin saya kongsikan kepada penonton. Game ataupun permainan yang telah saya hadapi bersama rakan platoon disebabkan Sarjan Kamarul. Tapi ada moral ataupun motivasi dekat sini yang ingin saya kongsikan pada semua. Jadi pada masa tersebut platoon kami ni 391 mempunyai banyak masalah disiplin, attitude yang menyebabkan pihak pengurusan dan Sarjan Kamarul mengadakan satu program untuk kami, yang mana kami telah mendapat surat daripada pengurusan yang mengatakan kami perlu ataupun wajib menghadiri satu program kesukanan di Tanjung Leman, iaitu Sukan Ikalah, untuk mengeratkan silaturahim antara sepasukan. Jadi bila mendengarkan hal yang ini, kami rakan sepasukan memang amat berminat, dan pada malam tersebut kami packing barang semua untuk berkumpul esok pagi, yang mana ada bas yang menunggu. Jadi pagi tu pukul lepas subuh 6.30 hingga 6.45 pagi kami berkumpul di hadapan ofis, yang mana semua telah berada di sana. Ada yang saya lihat memakai baju Hawaii, seluar pendek, bawa kamera, bawa bola, macam nak pergi pantai. Dan ada juga senarai nama-nama yang tak qualified, yang terlalu bermasalah dan tak dibenarkan ikut. Tapi bas dulu biasalah, bas yang tingkapnya boleh buka dekat belakang sana tu, yang mana boleh ikut melalui tingkap belakang. Jadi selepas menguruskan dokumen apa semua, Sarjan Kamarul pun masuk ke dalam bas dan kami pun terus bergerak. Jadi masuk dalam bas tu, kami pun mula menyanyi dengan hati yang riang, tak menghiraukan di luar bas ke mana arah kami pergi. Jadi setelah beberapa lama kami sedar bahawa jalan yang bas bawa kami itu bukan jalan ke Tanjung Leman, tapi ke arah Segamat. Kami pun bertanya kepada Sarjan, ini bukan jalan ke Tanjung Leman. Sarjan hanya diam dan tersenyum. Sampailah kami di satu jalan kiri dan kanan kebun kelapa sawit. Tiba di satu bangunan yang seperti ini, yang mana ada pintu gerbang, yang mana bila pintu gerbang tu dibuka, terlihat ada 4 orang pegawai berambut pendek, bermisai tebal, pakai baju putih dan juga seluar tracksuit berkasut sukan yang agak bengis mukanya. Dan kami perhatikan Sarjan Kamarul turun daripada bas, menemui salah seorang yang saya yakini itu adalah ketua di situ.
Selepas itu mereka pun berbincang. Sarjan Kamarul naik ke atas bas dan tiba-tiba pegawai tersebut telah menjerit dengan sekuat-kuatnya dari arah luar bas. Menjerit kepada kami, memberikan kami masa 5 minit untuk bersiap dan turun semua ke bawah, keluar daripada bas. Ada yang tergolek-golek juga dekat tangga bas tu. Kami disuruh berbaris 5-5, tak silap saya lah, ataupun 7-7 mengikut barisan. Dan selepas itu kami lihat Sarjan Kamarul naik ke atas bas dan beredar mengundurkan bas bersama driver, melambai ke arah kami dengan senyuman yang agak jahat. Selepas itu pegawai tersebut mengatakan, mulai hari tersebut kami adalah anak beliau. Tak kira lah anak menteri ke, anak pegawai ke, anak datuk ke, semua akan dilayan sama sahaja. Kemudian segala dokumen kami, wallet apa semua telah dirampas, dan juga IC telah dirampas. So kami tak boleh melarikan diri. Selepas taklimat diberikan, saya memandang ke arah blok-blok di hadapan kami seperti ini. Saya melihat ramai, mungkin masing-masing juga mempunyai masalah yang sama, iaitu disiplin. Selepas itu kami telah dibawa ke blok kami. Dan semasa naik ke blok kami itu, semasa melalui di hadapan dom, saya lihat ramai yang memerhatikan kami. Tapi Alhamdulillah dalam masa 1 hari sahaja kami dah boleh kawal blok tersebut daripada peserta-peserta lain yang juga bermasalah. Jadi pada malam tersebut ada sesuatu yang telah berlaku. Di bawah blok kami ada air minuman, air putih sejuk. Mesin dekat tepi depan dewan, yang mana kawan kami ni, dia perangai tak betul sikit, telah turun ke bawah untuk ambil air. Masa tu kami berada di dom. Semasa berada di dom, kawan saya itu pun pulang ke dom dan memberitahukan kepada kami sama ada kami ingin melihat sesuatu atau tidak yang menarik dekat bawah sana. Pada waktu tersebut jam hampir pukul 1 pagi. Saya pun bersetujulah dengan kawan apa yang menarik sangat yang ingin ditunjukkan. Saya bertiga mengikut beliau turun ke bawah, mengikuti beliau dari belakang. Apabila sampai dekat kawasan ambil air tu, kawan saya pun berhenti dan kami bertanyakan apa yang menarik sangat yang nak ditunjukkan kepada kami. Jadi kawan saya itu pun suruh kami diam. Kebetulan dekat tepi mesin air itu ada satu pokok besar. Dia suruh kami menongak ke atas pokok. Dan apa yang kami lihat adalah kepala tanpa badan berpusing di antara dahan-dahan pokok tu. Dan masa tu kami berterabur larilah kerana melihat sesuatu yang amat menggerunkan. Dan kawan saya pula yang membawa kami itu lari ketawa terbahak-bahak daripada belakang. Dan kami pun masuk ke dalam dom. Bila sampai ke dalam dom, apa yang berlaku adalah kami telah membelasah rakan kami itu dan ikat di pucuk katil. Tapi belasah gurau-gurau lah. Memang kena sumpah lah masa tu kan. Kena game kami dengan sesuatu yang kami tak nak lihat. Banyak lagi lah cabaran-cabaran yang mana agak stres juga untuk kami habiskan kursus tersebut. Dan ada juga di antara kami yang ingin melarikan diri daripada camp tersebut pada waktu malam, yang mana kami hanya menasihati mereka supaya tidak melarikan diri kerana akan gagal. Jadi pada malam tersebut 2 orang telah pack barang dan menyelinap keluar dan lari ke pagar untuk keluar daripada camp. Tidak lama selepas itu mereka pun masuk balik ke dom, mengatakan bahawa selepas mereka berjaya memanjat keluar daripada camp, yang mereka lihat hanyalah tempat ini seperti sebuah pulau dan di kelilingnya adalah sungai besar. Tak ada jalan lain melainkan satu jalan raya lurus, jalan lurus di pintu gerbang masa mula-mula kami masuk. Jadi mereka pun membatalkan hasrat untuk melarikan diri. Dipendekkan cerita, pada hari terakhir pada waktu malam, yang mana kami telah dibawa, semua platoon, semua blok dibawa masuk ke dalam hutan. Jadi semasa masuk ke dalam hutan tu, biasanya kami akan beratur dan kami akan dicampurkan dengan zon-zon yang lain ataupun platoon-platoon yang lain yang kami tidak kenal. Sebelum masuk hutan tu, kami telah diarahkan untuk mengira daripada depan sampai ke belakang, seorang demi seorang, dan menunjukkan jumlah bilangan ada 45 atau 46. Semasa masuk ke dalam hutan tu, kami telah diarahkan untuk berjalan seorang demi seorang di dalam hutan tanpa membawa apa-apa peralatan cahaya ataupun lampu lighter mancis. Kami tak dibenarkan. Kami disuruh berjalan di dalam gelap. Setiap orang diberi masa jarak 10 minit, baru seorang lagi akan bergerak. Jadi dalam tempoh 10 minit tu agak jauh juga jalan seorang diri. Jadi masa berjalan seorang diri tu, saya jalan perlahan-lahan. Dan saya terdengar ada bunyi siulan dari belakang pokok. Psst, psst. Agak terkejut juga, tapi bila saya perhati betul-betul, itu adalah rakan saya yang sedang sembunyi dekat belakang pokok. Memang dia cheat lah. Sementara dekat situ, rakan saya ni pun menghidupkan sebatang rokok. Saya pun tak pasti macam mana dia boleh sembunyikan sebatang rokok dekat badan dia.
Sebab sebelum masuk tu memang dah kena spot check. Jadi seorang demi seorang kami panggil berkumpul di belakang pokok di dalam hutan yang gelap tu. Dan kemudian setelah agak ramai juga, kami pun teruskan perjalanan perlahan-lahan yang kami anggap apa yang kami lakukan tidak diketahui. Jadi tidak lama lepas tu pegawai pun datang membawa kami menutup mata dan meletakkan kami di satu lokasi yang agak berbau harum. Jadi kami dibiarkan di sana selama 30 minit berdiri di satu tempat dan kemudian kami diarahkan untuk membuka mata. Setelah kami membuka mata, kami lihat banyak batu nisan-nisan lama di dalam kawasan hutan tu, yang mana kami telah dimaklumkan ini adalah pusara-pusara askar-askar lama telah terkorban menentang komunis pada masa lalu ataupun Jepun. Dan selepas itu semua platoon diarahkan keluar dan kami diminta untuk mengira semula jumlah bilangan kami. Dan pada mulanya bilangan kami itu tidak tepat. 45 orang menjadi 46 orang. Kiraan kedua dibuat menjadi 46 lagi. Sedangkan pada sebelum masuk pada asalnya 45 orang dan kali ketiga masih lagi 46 orang. Jadi pegawai kami telah mengambil langkah untuk melaungkan azan. Selepas melaungkan azan, jumlah kami menjadi jumlah yang asal. Dan selepas itu kami pulang semula ke kamp. Dan tidak lama, beberapa jam lepas tu, kedengaran banyak blok diserang histeria. Yang mana blok kami ini selamatlah, mungkin kami terlampau terjal agaknya. Dan keesokan harinya, taklimat terakhir diberikan pagi-pagi selepas sarapan. Pegawai kami yang bengis tu berubah tiba-tiba menjadi seorang yang sangat lembut. Tutur katanya, apa yang aku buat kau di sini, kau tak boleh ambil hati tau. Tak ada saja. Sebab kita tak kira adik atau abang, anak atau bapa. Kau mesti hormat aku. Sebab aku instruktur sini. Apa yang aku marah, kau jangan ambil hati. Aku mahu engkau menjadi manusia yang berguna untuk bangsa dan negara. Faham? Faham saja. Bagus begitu. Aku mahu kau semua tanamkan semangat yang tinggi untuk tentera. Faham? Faham saja. Buat kerja Saja. Walau bagaimanapun, platoon kami 391 telah dipanggil. Kami kantul lah sebenarnya. Sebab masa jalan di hutan kami sembunyi dekat belakang pokok. Kerana di belakang pokok tersebut terdapat komando-komando yang telah dipilih, diletakkan dekat situ, ditugaskan untuk memerhatikan kami. Walau bagaimanapun kursus kami tetap dikira berjaya dan selesai. Selepas itu kami telah diberikan sijil. Sijil di bawah Jabatan Perdana Menteri Bahagian Keselamatan Negeri Johor. Setakat ini skot yang ingin saya kongsikan.
Abu. Kita explore pada waktu malam, explore sampai bagaimana keadaan di sini, tengok profil drop yang kita boleh explore. Ini saya akan banyak snap untuk capture suasana ke sini.
Ni siang itu lagi masuk. Dia punya apa? Atas tu dah tutup dengan pokok. Dah tu semak. Tak boleh masuk. Siang jalan di lain, malam jalan masuk di lain pula. Kita masuk deh. Motor ni. satu kamera SD ni. Dia pun bergerak ni. Memang tak boleh bincang. Agak tu.
So semasa dekat simpang tu, selepas explore dekat blok yang bahagian belakang, GoPro saya memang dia tak boleh guna sebab mungkin bateri dia dah habis. Saya terpaksa menggunakan handheld lah, gimbal sepanjang rakaman. Blok dia malam ni agak bergabung juga, blok kedua lebih. santai. So, saya akan juga buku. Iya, di bagian belakang kepala. Lihat apa yang dia akan gameplay nih, tukar-tukar lengan juga buat gatul.
Kalian keluar. Kasih tinggal. Ada pelaku ini. Karirnya agak dulu. Sini sikit. Kita mau masuk. Sama ya. Dekat tingkat atas blok ni. Kalau kita lihat dekat lorong-lorong yang telah ditutupi oleh pokok-pokok, akar-akar pokok tu sangkut saya punya helmet. Kalau kita lihat pada footage, saya cuba untuk meleraikan akar-akar yang tersekat dekat helmet dan terus meneruskan eksplorasi. Tapi selepas pulang ke rumah, saya lihat balik footage, saya comparekan waktu siang dengan waktu malam di kawasan yang saya agak memelikkan kerana semasa saya ingin meleraikan akar-akar dekat helmet saya tu, saya lihat saya memegang satu objek macam besar lah, seperti besar lengan ni dekat tangan saya, dan pada masa itu saya tak perasan lah. Jadi bila tengok footage agak memelikkan kerana kalau kita lihat pada waktu siang kawasan yang sama tak ada akar sebesar tu pun dekat bahagian atas kepala saya, dan kita lihat pada waktu siang pokok-pokok tersebut berada tinggi, dan pada waktu malam pokok-pokok tersebut dia berada di bawah dan menutupi lorong tersebut. Memang agak memulikan dekat sini. Ternyata sudah boleh dekat pada bagus. Selepas selesai melakukan eksplorasi dekat blok ni, saya pun terus keluar
pergi ke lokasi yang bahagian belakang. Jadi bila menuju ke bahagian belakang, torchlight saya pula mati banyak kali juga. So dalam keadaan gelap tu, terkial-kial jugalah untuk hidupkan torchlight. Padahal torchlight itu adalah torchlight kedua yang baru saya keluarkan, yang bateri dia masih lagi full. Tapi disebabkan dekat helmet saya tu saya ada pasang LED, so ada cahaya sikit lah. Memang tak boleh pakai. Kenyang betul. Pakai GoPro ni dengan tu ini. Lepas tu terlalu banyak sangat problem-problem dari segi equipment, saya mengambil keputusan untuk tamatkan eksplorasi. Ni bangunan saya pagi tadi mula. Ni bahagian depan dan ni bahagian belakang. Cahayaan agak kurang, jadi saya dah habis bateri. Betul. Dekat atas ni tadi saya punya GoPro, akar pokok tu terbelit saya punya helmet. Mungkin terbelit lah. Kalau GoPro saya tanggal tu kecil sebab dah ikat skru dah pun. Allah. Yo, berat betul. Jadi itulah dia pengalaman saya lah, explore santai.
dekat kawasan sini yang mana ada request untuk review, dan ini saja yang mampu saya rakamkan apa yang berlaku sepanjang eksplorasi. Mungkin anda boleh lihat sendiri keadaan dekat sana, apa yang saya tidak nampak. Jadi itulah dia yang mampu saya rakamkan untuk semua. Jadi jumpa lagi untuk eksplorasi yang akan datang, tak pasti bila. Jumpa lagi dan Assalamualaikum.